Hmm. Ambil dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar dan suara jelas alhamdulillah, tapi ada bunyi sikit background kipas kot. Okey. Sekejap Okey. Okey Doktor Ada bunyi background lagi? Dah okey? Selamat datang Dr. Surya, selamat datang Tuan Hams. Saya dah slowkan kipas. Okey Doktor Masih ada bunyi bising background. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, so alhamdulillah malam ni kita bertemu lagi di kelas kita yang ke-22. Okey. Kita bertemu lagi dalam kelas pengajian Iqra kita buat kali yang ke-22. Okey. So hari ni insya-Allah kita akan menyambung kembali bacaan kita, perbincangan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Muhammad, alhamdulillah sihat. Lama saya tak nampak Cik Muhammad Rasa dah beberapa kelas tak ada nampak Alhamdulillah kita jumpa malam ni. Okey. So alhamdulillah malam ni kita dah masuk kelas yang kali ke-22. Okey, kelas yang ke-22 untuk kelas pengajian Iqra ni kita dah masuk kelas yang ke-22 pada malam 18 Ramadan. Okey, pada malam 18 Ramadan. So alhamdulillah hari ni kita akan kembali menyambung perbincangan kita, bacaan kita. Waalaikumsalam Cik Wan. Okey, selamat datang. Okey, so malam ni kita akan sambung kembali bacaan kita di muka surat 11. Waalaikumsalam Tuan Hams. Alhamdulillah kita jumpa lagi malam ni. Alhamdulillah. Okey, so kita akan sambung kembali bacaan kita di muka surat 11 insya-Allah. Okey, cuma sebelum tu pagi tadi dalam pukul berapa lebih kurang pukul 7.30 lepas subuh lepas ngaji Quran hari-hari kejap saya free tu, saya tengok kembali rakaman dalam Facebook kita ni, rakaman kelas kita semalam. Sibuk sikit. Okey, tak apa alhamdulillah. Tak apa kalau yang tak sempat datang tu Cik Muhammad boleh tengok balik rakaman kita Okey. Saya semalam pun pagi tadi pun saya kebetulan free, saya tengok balik rakaman kelas kita yang semalam. Malam tadi kita di kelas yang ke-21 kita baca muka surat 7 sampai 10. Okey. So saya tengok balik rakaman kita semalam. Cuma saya rasa kurang puas hati sikit dengan penerangan saya semalam. Saya takut mungkin Waalaikumsalam Tuan Zahdi, selamat datang. Okey, sahabat kita dari Kuala Terengganu, KT. Okey. So saya rasa, saya peribadi rasa kurang berpuas hati tentang kaedah penerangan saya semalam. Mungkin tuan-tuan rasa okey, saya tak tahu lah, wallahu alam. Cuti 2 hari balik kampung. Balik kampung okey. PKP PKPB. Okey. Sekarang dah boleh dalam satu negeri boleh balik kampung rentas negeri je tak boleh. Okey. So
InsyaAllah saya plan malam ni, sebelum kita sambung muka surat 11, saya akan nak ulang sikit penerangan saya semalam. Okey, supaya saya nak kita faham kenapa berlakunya hukum bacaan yang pertama dan apakah tanda bacaan. Okey, sebab saya dengar balik rakaman semalam, saya rasa tak puas hati dengan penerangan saya semalam. Mungkin campur penat pun, ngantuk ke, semua ada campur semalam. Okey, so saya rasa tak berpuas hati bila saya dengar balik rakaman kelas kita yang semalam, yang malam tadi. So saya rasa sebelum kita masuk sambung pengajian kita, bacaan kita di muka surat 11, saya ulang sikit, okey, tentang topik semalam. Secara sepintas lalulah. Okey, saya ulang balik. Okey, so kita tengok balik untuk topik kita di muka surat 7 tu. Okey, okey, kita dah baca dah semalam kan. Cuma sedikit huraian je. Okey, kita tengok sama-sama. Ya mati, okey, huruf ya mati ataupun dipanggil ya sakinah, ya mati lah. Ya mati sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah. Okey, ya mati ataupun dalam istilah tajwid dipanggil ya sakinah, ya mati. Sebelumnya ada baris bawah ataupun ada huruf yang berbaris bawah. Maka ya mati ni, Allahu Akbar, kenapa terkulai ni? Oh. Sekejap Okey. Terkulai pula kamera punya stand Okey. Ada okey Okey, saya sambung balik. So ya mati ataupun ya sakinah sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah ataupun ada baris bawah, maka ya mati ini adalah ya yang berfungsi untuk memanjangkan bacaan ataupun dalam istilah tajwid dipanggil sebagai huruf ya mat. Okey, boleh jelas Huruf ya mati ataupun ya sakinah dalam istilah tajwidnya sebelumnya ada baris bawah. Sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah, apa huruf tak kisah, yang berbaris bawah, maka ya ini adalah ya yang berfungsi untuk memanjangkan bacaan ataupun dalam istilah tajwid dipanggil sebagai ya huruf ya mat, MAD, mat, mim dal, huruf ya mat, berfungsi untuk memanjangkan bacaan. Okey, dalam Al-Quran, dalam Al-Quran huruf ya mat ataupun huruf ya yang berfungsi untuk memanjangkan bacaan tidak diberi sebarang tanda, tak ada tanda, iaitu kosong. Okey, boleh jelas so itu tanda dia. Tanda huruf ya mat ataupun ya yang memanjangkan bacaan ni adalah tanda dia ataupun cara nak secam ni ialah dia tidak diberi sebarang tanda. Tandanya ialah dia tidak bertanda. Dia tak ada baris, tak ada tanda. Dia kosong aja. So ya yang kosong, okey, yang tak ada apa-apa tanda, tak ada apa-apa baris ni adalah huruf ya mat ataupun ya yang berfungsi untuk memanjangkan bacaan. So tandanya ialah dia tak ada tanda, dia kosong, tak ada baris. Jelas Kenapa ya ni jadi huruf ya mat? Kerana ya ni adalah ya mati ataupun ya sakinah sebelumnya berbaris bawah. Okey, jelas Okey. Yang ini pula yang kita baca semalam, huruf ya mati juga. Dua-dua ni adalah huruf ya mati. Huruf ya mati ataupun ya sakinah dipanggil dalam istilah tajwidnya. Sebelumnya ada huruf yang berbaris atas ataupun sebelumnya ada huruf sebelumnya ada baris atas. Okey. Ya mati ataupun ya sakinah sebelumnya ada huruf yang berbaris atas, maka ya ini dipanggil sebagai ya lunak. Waalaikumsalam, Puan Rashidah, selamat datang. Kita baru start Saya ulang sikit yang semalam. Okey, saya ulang sikit semalam sebab saya rasa saya tak puas hati penerangan saya semalam. Saya rasa ada poin yang saya tertinggal. Okey, saya nak bezakan kenapa berlakunya hukum bacaan dan di mana tanda bacaan. Okey. So huruf ya mati ataupun ya sakinah sebelumnya ada huruf yang berbaris atas, maka ya itu adalah ya lin, L-I-N, lin, ataupun lam ya nun, ya lin. Ya lin adalah ya lunak, ya yang bersifat lunak. So kenapa ya tu jadi ya lunak, ya lin, ataupun kenapa ya tu jadi ya yang bersifat lunak? Kerana ya itu mati sebelumnya ada huruf yang berbaris atas. Itu sebabnya. Ya ini ya ni adalah ya mat ataupun ya yang berfungsi untuk memanjangkan bacaan kerana ya mati sebelum dia ada huruf yang berbaris bawah. Itu sebabnya. So tandanya ialah dia tak ada tanda, ia kosong. Okey. Ya ni pula sama, dia adalah ya mati juga ataupun ya sakinah. Cuma bezanya ialah sebelumnya ada huruf yang berbaris atas. Bila ya mati sebelumnya ada baris atas, maka ya itu adalah ya lin ataupun ya yang bersifat lunak, ya lembut. Tandanya ialah ada baris mati. Waalaikumsalam Cik Ismail. Selamat datang. Kita baru start Okey, baru start. Ni saya ulang kaji sikit semalam, okey? Ni saya ulang kaji sikit topik semalam yang kita dah baca semalam. Ulang kaji balik penerangan dia. So, kenapa ada berlaku bacaan panjang kat sini? Kerana ada huruf ya mati sebelum dia ada huruf baris bawah. Itu sebab berlakunya hukum bacaan. Hukum bacaan panjang ataupun hukum bacaan mat berlaku kerana adanya ya mati, sebelum ya mati pula ada baris bawah. Maka berlakulah hukum bacaan panjang ataupun hukum mat.
Okey, dalam Al-Quran, cetakan saya sebut semalam cetakan Malaysia dan juga Arab Saudi, mushaf kita dan juga Arab Saudi, ya mat ataupun ya yang memanjangkan bacaan ini, macam mana kita nak kenal, nak cam, dia tiada diberikan sebarang tanda ataupun tak ada baris. Itu ya mat. Okey, manakala ya yang ini pula adalah ya lin. L-I-N, lin, ataupun ya lunak, ya yang bersifat lunak dan lembut. Kenapa dia ni jadi ya lembut? Ya ni tak, ni ya panjang. Beza Ini ya yang memanjangkan bacaan, ya panjang lah kita panggil Ya ni pula ya lembut, ya lunak. Kenapa jadi ya lunak? Sebab ya ni ya mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris atas. Maka ya ni jadi ya lunak. Tu sebab berlakunya hukum bacaan. Kenapa ya ni mesti ataupun wajib dibaca dengan sifat lunak dan lembut? Kerana ya mati sebelumnya ada baris atas. So dalam Al-Quran, ya yang bersifat lunak dan lembut ini, tanda dia macam nak cam, ini tanda dia. Tanda dia ada baris mati. Sebab kadang-kadang ramai confuse. Dia kata kenapa ya ni dibaca dengan lembut dan lunak? Sebab ada baris mati. Salah. Itu tanda. Sebabnya sebab ya mati sebelum dia baris atas. Itu sebab. Sebab apa ya ni wajib dia baca lembut dan lunak? Sebab ya ni adalah ya mati sebelum dia ada baris atas. Maka ya ni jadi ya lunak. Tanda dia, baris mati. Itu tanda dia. Bukan ini sebab jadi lunak. Sebab jadi lunak bukan sebab tanda. Ini tanda aja. Signboard aja. Okey. Ini pun sama. Ya ni wajib dia baca panjang sebab ya mati sebelum dia baris bawah. So mana tanda dia nak cam? Ya tu tak ada apa-apa baris. Okey, jelas Okey. Kita tengok yang kedua semalam. Okey, pun sama juga isunya. Waw mati ataupun waw sakinah. Sebelumnya ada huruf yang berbaris hadapan. Okey, maka waw itu adalah waw yang berfungsi untuk memanjangkan bacaan ataupun dalam istilah tajwid dipanggil sebagai waw mat, waw panjang. Waw yang berpanjang, bu, jadi baca panjang kan? Sebab apa dibaca panjang? Sebab apa dibaca panjang sini? Sebab apa kita wajib baca panjang di 2 harakat? Sebab apa berlakunya hukum bacaan panjang ataupun hukum bacaan mat? Kerana adanya waw mati. Sebelum waw mati pula ada huruf yang berbaris hadapan. Itu sebab berlakunya hukum bacaan panjang ataupun sebab berlakunya hukum bacaan mat di sini. Okey. So apa tanda waw ni waw panjang ataupun waw mat? Tandanya ialah waw tu tiada tanda. Waw tu kosong, tak ada baris apa-apa. Itu tanda dia. Okey. Okey, yang ni pula waw mati. Ni pun waw mati. Waw mati sebelum dia ada huruf yang baris atas ataupun waw mati sebelumnya ada baris atas. Huruf apa tak kisah. Waw mati ataupun waw sakinah dipanggil dalam istilah tajwid. Waw mati sebelumnya ada huruf yang berbaris atas ataupun ada baris atas. Maka waw ini menjadi lunak, wajib kita baca dengan lunak dan lembut. Dia diwajibkan dibaca, dimestikan diwajibkan dibaca dengan lunak dan lembut. Kerana waw tu mati sebelum dia ada huruf yang baris atas. Maka datanglah sifat lunak pada huruf waw tersebut. Ataupun dipanggil, jadilah waw tu waw lin. Ini waw mat. Sebab apa? Waw tu mati sebelum dia baris atas. Waw ni mati sebelum dia waw mati sebelum dia bagi hadapan, waw ni jadi waw mat. So wajib dia baca panjang. Waalaikumsalam Tuan Amran, selamat datang. Okey. So waw ni pula kenapa kita kena baca lembut? Kenapa kena baca lunak? Kenapa waw ni jadi waw lin? Kenapa waw ni jadi waw lunak? Kerana waw mati sebelum dia ada huruf yang berbaris atas, maka waw tu dia menjadi waw lunak. Maka datanglah pada dia sifat lunak apabila dia mati sebelum dia ada baris atas. So waw lunak ataupun waw lin ni dalam Al-Quran ditanda dengan baris mati. Sama macam kes tadi. Kadang-kadang ramai orang confuse. Dia kata waw ni kena baca lunak, kena baca lembut. Ni waw lin, waw lunak. Kenapa jadi kena baca dengan lembut? Sebab ada baris mati. Bukan sebab adanya baris mati. Baris mati ni tanda dia saja, indikator, signboard. Waw ni wajib dibaca lunak sebab waw mati sebelum dia baris atas. Maka datanglah sifat lunak dan lembut pada waw. Okay. So apa tanda dia, indikator dia, signboard dia? Ni signboard dia. Tanda dia. Okay. Okey, jelas Sekarang jelas. Itu yang saya tengok balik rakaman saya semalam. Saya rasa saya tak huraikan macam tu semalam. Saya tak jelaskan sebab berlaku hukum dengan tanda bacaan. Tu saya rasa tak puas hati tu. So malam ni saya ulang sikit. Ada soalan tak setakat ni? Jelas Saya harap jelas. Sebab berlakunya hukum bacaan, kenapa bacaan tu kena baca panjang, kenapa bacaan waw tu waw yang sama. Dua-dua tu waw mati, dua-dua tu dipanggil waw sakinah. Tapi yang pertama tu waw sakinah yang wajib dibaca panjang 2 harakat, waw mat. Satu lagi waw sakinah ataupun waw mati tapi wajib dibaca dengan lembut dan lunak. Dua-dua waw mati. Tapi dibaca dengan 2 cara ataupun 2 hukum yang berbeza. Satu baca panjang, satu baca lembut dan lunak. Sebab waw mati sebelum dia bagi depan panjang. Waw mati sebelum dia bagi atas lunak. Okey?
nak cam macam ni. Ini tanda untuk pengecaman. Macam mana nak cam kalau kita tak cam, tengok ada baris mati, itu waw lembut, waw lunak, waw lin. Waw kosong tak ada apa tanda, itu waw panjang, waw mat. Okey. Boleh jelas boleh komen tak? Jelas ke? Boleh faham Sebab berlakunya hukum bacaan, kenapa satu dibaca panjang, satu dibaca lembut, lunak, satu dibaca panjang 2 harakat, satu lagi dibaca dengan lembut dan lunak. Kemudian tanda bacaan. Tanda bacaan. Cuma kena jelas tanda bacaan itu hanya terpakai untuk Al-Quran cetakan Malaysia yang disahkan oleh KDN dan juga Al-Quran cetakan Arab Saudi yang ada cop Majma' Malik Fahad sahaja. Okey, boleh komen jelas Ada jelas tak? Kalau jelas, saya proceed ke muka surat 11. Boleh komen sahabat-sahabat sekalian. Jelas ke penerangan saya tu? Sebab saya tengok balik rakaman semalam, saya rasa tak puas hati dengan penerangan saya semalam. Saya rasa macam saya tak jelaskan sebab berlaku hukum bacaan dengan sebab berlaku hukum bacaan dengan tanda bacaan. Okey, saya nak clarify kat situ je lah. Okey, Fahmi Nazrin jelas. Sahabat-sahabat yang lain, tuan-tuan dan puan-puan yang lain, muslimin-muslimat yang lain, okey, jelas tak? Boleh komen? Kalau jelas, kita pergi ke topik kita yang baru di muka surat 11. Jelas, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rozi Hari. Okey. Kita proceed Yang lain semua okey So saya anggap semua okey lah. Okey. Okey, so semalam kita dah baca hukum bacaan. Okey, terima kasih doktor. Alhamdulillah jelas So semalam kita dah sama-sama baca kaedah menyebut. Okey, Tuan Zuhri. Tuan Zuhri. Okey, Tuan lawyer kita ni pun ustaz juga ni. Okey, Ustaz Zuhri ni. Okey, alhamdulillah So semalam kita dah sama-sama baca. Kita dah sama-sama membunyikan bacaan wow. Terima kasih Cik Wan. Alhamdulillah, terima kasih. Semalam kita dah sama-sama baca dan membunyikan bentuk ataupun kaedah membaca menyebut huruf wow lunak ataupun wow lin dengan huruf ya lunak ya lin. Mau dengar perbezaan bacaan? Macam yang kita baca semalam selamat datang Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang. Okey, Tuan Amran jelas. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Amran. Terima kasih Cik Wan, terima kasih Ustaz Zuhri, terima kasih Doktor. Terima kasih Tuan Rizadi. Okey, semua jelas alhamdulillah. Okey Syah, selamat datang Syah. Kita baru start. Saya ulang balik semalam yang topik semalam. Saya huraikan balik sebab berlaku bacaan dengan tanda bacaan. Nak jelaskan yang itu. Tuan Hams okey Perbezaan bacaan macam yang kita baca semalam cuma saya jelaskan tu sebab apa berlakunya bacaan lin tu ataupun bacaan lunak dan tanda bacaan lunak tu. Sebab dua-dua tu huruf ya mati. Dua-dua tu huruf waw mati. Sebab satu waw mati jadi bacaan panjang, satu waw mati jadi bacaan lunak lembut. Satu ya mati dibaca panjang, satu ya mati dibaca lunak lembut. Sebab apa jadi beza? Satu ya mati, dua-dua ya mati. Tapi satu ya mati kena baca panjang, satu ya mati baca lunak. Satu waw mati baca panjang, satu waw mati dibaca lunak. Okey. Bezanya sebab tadilah yang saya tunjukkan tadi. Dan juga berserta dengan tanda bacaan. Okey, boleh Okey, kita proceed ke muka surat 11 insya-Allah. Okey, kita masuk ke pelajaran baru. Kita nak membunyikan huruf mim mati. Mim sakinah. Mim sakinah. So, apa tanda mim tu mim mati? Okey, ni tanda dia. Ada baris mati. Okey, baris mati. Okey. So, mim sakinah ataupun mim mati ataupun mim yang berbaris mati. Okey, ni tanda dia lah. Itu bentuk baris mati. Okey. Kalau baris hidup ada 3 kan? Baris atas, bawah, depan. Ini baris mati. Okey, boleh Okey. Okey, jelas Okey, bacaan mim sakinah. Mim sakinah tu mim mati lah. So, ini ladam kuda ni itu adalah tanda baris mati. Tanda untuk menunjukkan bahawa mim itu adalah mim sakinah, mim mati. Okey. So, cara kita bunyikan mim mati, saya rasa semua dah maklum. Sama macam kita bunyikan huruf M lah. Okey, kalau saya tutup yang ni. Okey, saya tutup So, kita akan baca bunyi dia la. Okey. La. Bila jumpa dengan mim mati, kita masukkan bunyi M lah. So, kita baca dengan lam. Lam. Boleh simple aja Cuma satu je perkara yang saya nak highlight, macam yang saya sebut semalam dan sebelum-sebelum ni ialah, walaupun kita masukkan bunyi M pada huruf la ni, sebab mim mati ni bunyi dia sama ataupun hampir sama lah
Saya nak kata sama sangat pun tak boleh juga. Hampir menyamai bunyi huruf M dalam bahasa Melayu. Tapi kena ingat, kena hati-hati, huruf M dalam bahasa Melayu kita tidak mempunyai sifat huruf sama sekali. Sama seperti mana yang saya dah sebut semalam dan juga malam-malam sebelum ni. Hati-hati. Okey? So, walaupun la, jumpa mim mati kita baca dengan lam, bunyi dia sama macam L-A-M, lam. Sama L-A-M, lam. Okey? Dengan lam ni sama. Kan nampak macam sama kan? Tapi sebenarnya ada perbezaan sikit. Sebab apa? Perbezaannya dari segi sifat huruf menyebabkan bagaimana huruf tu disebut tu ada beza sikit. Okey? Kalau kita sebut L-A-M, lam. Kan? L-A-M, lam. Tapi beza yang ini, dia ada bunyi sedikit lembut dan lunak. Lam. Kita kalau baca dengan lam, salah. Kalau kita baca lam, dalam bahasa Melayu betul. Tapi dalam Al-Quran salah. Walaupun baris yang sama, menghasilkan bunyi yang sama, tapi bezanya ialah sifat huruf pada M tak ada. Tapi sifat huruf pada mim mati ada. So dia akan menghasilkan bunyi lam. Saya ulang lam. Bukan dia baca dengan lam. Lam. Okay. Hati-hati. Kita tak baca dengan lam. Tapi kita baca dengan lam. Lam. Boleh lam. Boleh Okey, kita sambung bacaan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita lembutkan sikit bunyi mim tu Bunyi lembutkan sikit bunyi im tu. Jangan bunyi macam bunyi, jangan keraskan bunyi M. Jangan keraskan bunyi mim mati ni. Macam bunyi terhempas, terhentak lam. Okay, tapi lembutkan dia, lunakkan dia lam. Lam. Boleh Okey, kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bunyikan huruf mim sakinah, mim mati. Im, boleh lam, lim, lum. Kam, kim, kum. Ham, him, hum. Boleh awalam. Okey, nampak beza dia Beza dengan kalau kita baca awalam. So mim tu bunyi dia keras sangat. Bunyi macam terhempas atas mim. Awalam. Bunyi sama, tapi sifat hurufnya tak ada. Okey, so kita bunyikan dengan lembut. Awalam. Okey, boleh dengar hati amruhu. Okey, hati bukannya bunyi amruhu. Okey, dalam bahasa Melayu kita bunyi macam tu, okey, tak ada masalah. Sebab huruf M tiada sifat, tidak bersifat. Asal bunyi betul dia bunyi M tutup mulut, settle, selesai masalah. Tapi dalam huruf hijaiyah Al-Quran, huruf tu makhraj tu dah betul satu hal, sifat huruf. Setiap huruf tu ada sifat dia masing-masing. So mim dia ada sifat dia. Okey, dengan sifat mim kita kena baca dia dengan lembut dan bunyi sikit. Amruhu. Boleh awalam. Bukannya awalam, tapi awalam. Okey, perhatikan bunyi dia. Amruhu alaikum. Okey, yang ni biasa. Hati-hati. Yang ni biasa kesalahan dua orang kita buat. Satu kesalahan dekat ka. Alaikum. Assalamualaikum. Okey. Kaf baris depan bunyi ku, bukan ko. Okey. So kalau kita Assalamualaikum. Maksudnya kaf baris depan bunyi ko Kom. Kan kom pula bunyi ko, panjang pula tu. Kom. Assalamualaikum. Panjang betul kan? Kalau sampai 6 harakat kom dia. Tak ada waw pun kat situ. Kan hati-hati kan? Tapi dalam bahasa Melayu tak kisahlah. Cuma dalam Al-Quran hati-hati. Dalam kita punya lafaz salam kita, tu rukun qauli tu hati-hati. Assalamualaikum warahmatullah. Tu kan lafaz kita salam yang pertama tu, kita pusing kanan tu. Itu rukun qauli, hati-hati. Hati-hati, jangan silap. Jangan Assalamualaikum warahmatullah ataupun Assalamualaikum warahmatullah. Hati-hati. Rukun qauli kena jaga bacaan Okey. So alaiku. Lepas tu mim, lembutkan dia. Alaikum. Bukannya alaikum. Ataupun alaikum. Okey. Alaikum. Boleh Okey, kita sambung. Alaihim. Okey, ni pun biasa dalam Fatihah. Hati-hati. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, ghairil maghdubi alaihim. Okey, ada dua alaihim situ. Biasa kesalahan berlaku kat mana? Dua tempat.
Yang pertama dekat bacaan mim lah. Mimnya keras. Alaihim him siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Tu yang pertama, kesalahan. Mim dikeraskan. Salahan pertama. Yang kedua dalam Fatihah, alaihim. Ni masih kelas kita yang pertama kan. Masa kita buat FB lah yang pertama, yang kedua dulu, sebelum puasa, sebelum Ramadan dulu, kita dah discuss pasal kesalahan dalam bacaan Al-Fatihah. Kita dah terang panjang lebar kan. Alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bukan him, tapi alaihim. Jaga ha bawah bunyi hi, mim lembut. Alaihim. Him, bukannya alaihim ataupun alaihim, tapi alaihim. Him, boleh okey, perhatikan bunyi dia. Okey, kita sambung. Zalikum, kum bukan kum ataupun kum. Okey, zalikum, zalikum ra'auhum. Okey, hamsan. Okey, dengar hamsan, bukannya hamsan, bukannya dia baca dengan hamsan. Ramai orang baca macam tu. Dia kata habis mim kan tutup mulut. Betul, mim tutup mulut, makhrajnya pertemuan antara dua bibir bacaan mim. Hamsan, betul. Tapi kena ingat setiap huruf hijaiyah masing-masing, setiap huruf ada sifat dia. So nak jaga sifat huruf, dia akan menghasilkan bunyi yang macam ni. Saya tak nak explain dulu secara teori apa sifat huruf, apa nama sifat huruf di peringkat ni. InsyaAllah akan datang kita akan terangkan detail panjang lebar. Sekarang ni memadai kita kuasai cara menyebut huruf dari segi makhraj betul, sifat huruf je betul. So makhrajnya ham. Itu dari segi makhraj, tutup mulut. Ham. Sifatnya hamsan. Boleh faham Makhraj yang betul ialah tutup mulut. Ham. Pertemuan dua bibir tutup kacip. Ham. Okey, sifatnya hamsan. Bukannya hamsan. Hati-hati. Okey. Hamsan. Ni pun sama. Jam'an. Bukannya dibaca dengan jam'an. Jam'an salah. Menyanggahi sifat huruf. Huruf tu sifat patut dibaca dengan jam'an. Okey, kita sambung Ghadabi fawqakum. Okey, fawqa. Jaga. Qa dengan ku. Ku. Jangan bunyi sama je. Fawqakum. Dua-dua qaf. Ataupun fawqakum. Dua-dua kaf. Hati-hati Satu qa, satu ka. Qa dengan ka. Bukannya qa ataupun ka. Hati-hati Fawqakum. Dua-dua qaf. Fawqakum. Dua-dua kaf. Bezakan bunyi. Lepas tu mim jaga sifat mim Fawqakum. Okey. Hamlan. Jangan baca hamlan. Hamlan salah. Hamlan. Kaidahum khamsatun bainakum azimun falahum. Suratun haulakum hayatun amwalihim. Okey, boleh Boleh kita proses? Boleh kita proceed Okey. Terus kita ke muka surat 12, Iqra. Masih lagi dalam Iqra 4. Okey. Semua boleh follow Okey, kita sambung. Wa atharihim zamhariran faghashiyahum ra'aitahum salatihim khashi'una wa aydiyakum. Ni lin semalam huruf lunak wa aydiyakum. Okey, lunak. Okey, qamtariran. Bukannya qamtari. Hati-hati qamtari. Sifat huruf dah salah. Qamtariran. Ra'au ayatan yumitukum salawatihim. Okey. Sam'ihi. Okey, jaga bukannya sam'ihi. Ramai baca macam tu. Hati-hati. Sifat lembut huruf tu tak ada.
sam'ihi. Bukan sifat lembut, dia ada sifat dia lah. Okey. Sam'ihi. Okey. Mumtiruna akhawaikum. Ni lin, lunak. Ni lunak, lembut. Ya lembut ya. Ya mati sebelum dia pada atas. Akhawaikum. Kum. Okey. Ghairukum wa dham. Jaga dha. Ingat lagi makhraj dha ya. Jaga makhraj dha masuk mim. Wa dham anun mamdudan. Dan ingat ni topik kita yang pertama, ikro 4. Dan bukannya dan. Mamdudan. Salah mamdudan. Mam salah dah, mim tak ada sifat huruf dia. Mamdudan. Dan pun salah juga. Ingat ni, dan dibaca satu harakat, lepas tu masukkan bunyi makhraj nun mati. Mamdudan. Okey. Imanihim fi qulubikum maimanatun bi amwalihim tumarifihim za'amtum fada'auhum. Okey, boleh follow Okey, kita ke muka surat 13. Okey. Okey. Okey, kita sambung. Wa idza ra'au tijaratan. Okey. Wa kana amruhu furutan. Lakum dinukum waliyadini. Okey. Okey, boleh. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Syadah. Okey. Fadamdama alaihim. Okey. Idza ra'awhum qalu haitsu la tarawnahum. Ra. Okey, ni biasa orang buat salah. Satu ra, satu ni waw, waw lin ni, tarau, tak ada lin, tak ada lembut Yang keduanya, biasanya bila ra bagi atas jumpa waw, ramai yang membaca dengan la tarau. Tarau. Ramai yang baca macam tu. Ra bagi atas elok dia bunyikan ra. Tapi bila jumpa waw mati, ramai yang baca dengan la tarau. R-A-U, rau. Tak boleh sekali-kali baca dengan rau. Kembalikan kepada bunyi asal ra bagi atas. Ra. Ra, ra, rau. La tarau. Bukan la tarau. Bukannya dibaca dengan tarau, tapi tarau, tarau. Okey, boleh haitsu la tarawnahum walibasuhum fiha harirun idhum 'alaiha qu'udun jahadu bi amwalihim laisa lahum ta'amun afa'asaita amri. Nampak amri. Bukannya amri. Bukannya amri, tapi amri. Amri. Nampak bunyi dia? Bunyi tu bunyi sifat huruf mim. Afa'asai. Tu yalin lunak. Afa'asaita amri. Salawatihim yuhafidhuna. Okey. Yatakhafatuna bainahum alaina hisabahum. Okey. Setakat ni boleh? Nak saya teruskan ke berhenti setakat ni? Okey, saya bagi pilihan lah. Bagi pilihan 10.35 dah pun. Nak saya stop kat sini ke? So muka surat 14 ni tersambung esok, ataupun nak teruskan malam ni? Macam mana, nak teruskan ke? Tak ada respon nampaknya. Kalau tak ada respon tu maksudnya nak berhenti lah kot tak? Okay. Okey lah, kalau macam tu kita berhenti lah kat sini untuk malam ni So kita berhenti di muka surat 13 boleh Sambung esok. Okey. So kita stop di muka surat 13. Alright, boleh. So malam esok kita akan jumpa insya-Allah di kelas yang ke-23
Kita akan sambung bacaan di Iqra 4. Masih lagi di Iqra 4, muka surat 14. Okey, so, insyaAllah kita masuk esok muka surat 14. Kita akan membunyikan, boleh belaka. Kalau jadi nak exercise pula lepas ni tak? Nak apa panggil? Apa dia panggil lagi atas tu? Boleh je mana-mana. Tak apalah. Kita sambung esok lah Okey. So insyaAllah malam esok kita akan jumpa di waktu yang sama insyaAllah. Kita punya PKP pun sambung lagi kan. So kita punya kelas pun insyaAllah kita sambung macam biasa lah. InsyaAllah sampai, tengoklah nanti saya akan maklumkan kita akan stop dia hari-hari akhir Ramadan nanti kan. Okay. So insyaAllah malam esok kita akan jumpa di waktu yang sama, pukul 10 malam kita akan menyambung. Malam esok kita akan jumpa untuk kelas kali yang ke-23. Boleh belaka. Okay, Cik Wan kita jumpa. Okay, tak apa. Kita jumpa malam esok lah Cik Wan Okay, kita akan jumpa esok. Esok masuk kelas yang ke-23 lah. Kan? Maksudnya kita dah 23 kali dah kita buat kelas ni Okay. InsyaAllah esok kita akan sambung. Kita masih lagi di Iqra 4 Iqra 4. Kita akan sambung bacaan di muka surat 14 esok insyaAllah. Okay, esok kita akan belajar membunyikan huruf nun sakinah. Bacaan nun sakinah esok. Okay, kita baca bacaan nun sakinah esok. Membunyikan huruf nun sakinah dari makhrajnya yang betul dan tepat berserta dengan sifat hurufnya sekali. Macam mim tadilah. Okay, kita akan bunyikan mim mati tadi keluar daripada makhraj yang betul, iaitu mesti melibatkan sentuhan dua bibir. Bibir atas bibir bawah tu tertutup. Kalau tak tertutup bukan mim namanya. So bibir kena tutup, kena bersentuh. Bibir mulut tu kena tutup bersentuh. Kemudian berserta dengan sifat huruf tadi lah. Wa amri. Ingat tadi alaikum. Sifat huruf. Okay, so nun ni pun yang sama. So kita akan bunyikan nun ni. Kita akan tengok macam mana kita nak bunyikan nun ni dari keluar daripada makhraj yang betul berserta dengan sifat hurufnya sekali. So insyaAllah. Okay, kalau sempat, ini 2 page saja. Lepas tu kalau sempat esok kita masuk, ni topik yang menarik ni. Yang banyak orang buat silap. Iaitu topik qalqalah. Qalqalah. Ada salah seorang pelajar saya agak okay, beromo sikit lah kan. Dia susah nak sebut qalqalah. Dia kata topik Coca-Cola dia kata. Huruf Coca-Cola. Saya kata tak kisahlah Coca-Cola ke apa ke. Janji baca betul kan. Okay. Tak nak sebut Coca-Cola betul. Tapi baca salah tak nak. Biarlah sebut Coca-Cola. Tapi janji kita bacaan kita betul kan. Okay. So insyaAllah kita akan jumpa pada malam esok. So seperti mana biasa saya pohon jutaan kemaafan. Kalau ada salah silap macam biasa lah. Kalau berlaku kesalahan dalam penerangan saya ke, dalam kaedah sebutan saya ke, mohon tegur. Boleh PM. Boleh WhatsApp saya. Boleh PM tepi. Okay, insyaAllah kita sama-sama improve bacaan. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih atas kesudian, kesetiaan sahabat-sahabat sekalian bersama dengan saya setiap malam. Bagi yang kali pertama hadir, saya ucap terima kasih kalau ada lah. Kalau ada kan. Kalau ada yang baru kali pertama datang, saya ucapkan selamat datang. InsyaAllah kita boleh jumpa lagi setiap malam insyaAllah sepanjang Ramadan ni. Sampai ke akhir-akhir, sehingga ke malam-malam terakhir Ramadan. Nanti kita akan beritahu lah bila kita nak stop. Bagi peluang, mungkin ada yang nak balik kampung kan. PM umum boleh balik kampung kan. Dengan syarat satu negeri kan. Okay. So mungkin ada di kalangan kita yang mak ayahnya duduk sama satu negeri, cuma berbeza daerah, mungkin kita nak balik sehari 2 hari lebih awal sebelum raya tu. Okay, so insyaAllah kita akan berhenti mungkin sehari 2 hari lah sebelum raya tu, insyaAllah kita akan stop. Kemudian kita akan sambung balik lepas raya insyaAllah. So kita akan jumpa malam esok seperti mana biasa. Saya pohon jutaan kemaafan. Saya ucapkan jutaan ribuan terima kasih. InsyaAllah mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada majlis ilmu kita ini, walaupun dalam keadaan serba kekurangan, serba tradisional. Oh, ada yang baru. Okey, alhamdulillah ada yang baru okey. Alhamdulillah ada yang baru. So kita akan jumpa malam esok InsyaAllah waktu yang sama. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.